Assalamualaikum kawan-kawan rockersku sekalian. Sama saya pada hari ini tak lain dan tak bukan ya, sahabat saya Mirza Purple. Mirza Purple. Mirza Purple ataupun sekarang dikenali sebagai Spec McLaren ya. Spec McLaren ni merupakan individu yang telah berjaya menganjurkan satu karnival atau pameran muzik baru-baru ini di Evo Mall ya pada 11 dan 12 Disember 2021. Dia sebuah karnival yang mengumpulkan pelbagai usahawan alat muzik ya. Ada juga daripada pendidikan, ada sekolah-sekolah macam sekolah tu muzik semua juga, kan. Jadinya kita nak tanya sendirilah ya penganjurnya Spec ya. Macam mana sebenarnya datang idea untuk buat benda ni? Okey, idea ni memang dah bertahun lama sejak saya pernah bekerja di sebuah kedai muzik di Kuala Lumpur. So waktu tu saya dah mula berfikir untuk buat macam satu NAM dekat Amerika, diorang buat NAM tiap-tiap tahun kan. So saya nak buat di Malaysia exhibition, dan kebetulan pula waktu tu juga kedai muzik yang saya kerja dia menghantar saya ke Singapura untuk set up satu exhibition. So masa tu saya dapat satu idea, kita perlu ada exhibition muzik di negara kita. Okey. Sedangkan negara Asia lain macam China semua diorang dah ada juga. Ada. Selain daripada Amerika. So kalau boleh saya nak perbesarkan lagi event macam ni dekat Malaysia supaya kita jadi center of second Asia punya event music exhibition. Oh, tapi hari tu nampak macam bergerak agak solo juga. Tahu-tahu jadi je Ya. Tapi macam mana boleh jadi tu? Okey, sebab saya jumpa orang kan, saya bagi tahu idea saya nak buat kan. Tapi banyak feedback yang cakap susahlah zaman tengah pandemik ni, ekonomi tak berapa bagus. Ada ke orang nak beli barang muzik? Masih ada ke orang nak main muzik? So jadi saya macam tak apalah, aku buat je lah seorang. Macam semua cakap macam boleh ke? Kan, boleh ke? Kan, boleh ke? Ada ke orang nak beli? Macam tu lah. Bermula daripada skeptikal ya orang, sehingga kan bila event tu orang yang datang tu bukan orangnya ramai, tapi yang kita menakjubkan tu geng-geng gitaris otai-otai ni turun. Gila babi kita tengok kan. Dan mereka juga menempah gitar yang baru. Oh ya. Membeli gitar baru kan. So jadi macam satu semangat tau, bila ada je kat situ mereka try apa semua, jadi diorang order tanpa beli terus bawa balik. Ada yang beli untuk anak, diorang bawa anak kan, family beli. Maknanya waktu event tu berlangsung, kira tak ada satu vendor yang terlepas yang kata yang tak ada jualan ke apa. Semua result dia semua ada jualan. Dia tak ada kira dia jual barang mahal je laku, tak ada. Yang barang harga yang ekonomi pun laku, yang barang yang termahal pun laku. Semua ada lah, masing-masing semua ada part. Ukulele pun yang sekecil-kecil ukulele pun orang beli juga. Maybe dia gitaris, artis, tapi kebetulan dia datang untuk tengok, dia minat dan dia bawa anak. Lepas tu dia pun beli untuk anak dia satu something yang gitar ke apa ke macam tu. Dia membuka ruang lah Membuka ruang. Peluang untuk yang tadi yang ambil tempahan gitar ni, contohnya apa? Contoh dia macam dia ambil tempahan gitar yang berkualiti. Okey, dia brand ambil apa yang ada itu? Okey, yang hari tu kita ada She gitar. She sebutan ni She gitar. She gitar ni dia buatan Malaysia. Dan dia
actually dia telah juga supply ke sampai luar negara. Tapi tak ada orang yang, bukan tak ada orang tahu, maknanya tak secara umum yang ramai orang tahu. Yelah, hanya Ah, gitaris lah yang tahu pun. Gitaris yang tahu. Lepas tu kita ada Hill Gitar pun sama. Dia telah dapat offer daripada syarikat kira marketing daripada luar negara untuk ambil produk dia. Oh, Kan? So sayang benda-benda macam ni kita tak ketengahkan, sedangkan negara kita ada kualiti punya luthier lah. luthier yang berkualiti, dan kita ada syarikat lain lagi yang buat gadget, Oh, ada buat pedal, buat pedal. Ceriatun tu. Contoh lah. Bukan, Ceriaton dia buat gitar M. Oh, okay. Tapi dia tak masuk sebab dia berada di kampung, Oh, di okay, luar okay, kawasan okay. dia. Tapi dia bagi ada dia berpesan pada seorang yang kawan yang panggil tu, dia cakap untuk akan datang, insya-Allah dia akan Yelah, akan join, sebab waktu yang saya buat tu dia agak terkejar juga. Betul. Singkat kan jadinya. Orang pun tak prepare, dia pun dah hujung tahun kan. Kalau kita bagi jadual tu awal kan, Awal. mungkin ramai pun boleh prepare, nak pergi vendor boleh ready, nak buka booth ke Okey, apa. dia macam mana sebenarnya, benda tu dah awal dah bagi tahu semua vendor, tapi ada satu masalah waktu tu dari segi permit, kelulusan permit. Oh, Dia okay. MCO tu kejap dia buka, kejap dia tutup, kejap dia buka balik, kejap dia tutup balik. So jadi okey, bagi tahu just get ready je lah, standby kan. Lepas tu bila vendor tanya saya macam mana ni, cakap mungkin tak jadi tak jadi tak apa. So diorang dah buat planning lain. Tiba-tiba sekali buka and jadi, dan permit tu lulus. Dia hampir-hampir dia tak lulus dah banyak kali juga. Saya untuk apply tu pun bukan senang juga. Dah banyak kali pergi kan, pergi apply balik kan. Apply dengan MPKJ ya. MPKJ. Kita kan ramai kawan-kawan MPKJ, boleh bincang. Tak, kita tak kita tak guna cara tu lah, tak Okey, mau. okey. Kita tak guna cara tu Apa, sebab next time lah. Next time walaupun lah. kita sekolah sama-sama kat Kajang, even kawan-kawan yang MPKJ pun diorang pun tahu-tahu yang cakap engkau apply permit ya hari tu baru diorang tahu masa permit tu keluar, baru yang Yalah, tu baru diorang tahu. Diorang pun tak tahu. Betul. Sebab saya tak ada bagi tahu kontak diorang minta tolong ke apa, tak ada kan. Betul. Ya, itu je lah. Itulah tak apa. Itu kira lesson learn untuk kita. Tapi kita pun di luar kawalan lah sebab pandemik kan. Pandemik. Ya. Pandemik macam mana? Kejap tu tutup, kejap buka. Buka kan. Itulah. Tiba-tiba dapat buka, terus boom. So Terus ada yang juga last minute dia vendor yang dia tak dapat nak join juga, tapi tak apa. Sebab dia suddenly yang actually kita dah hampir cancel, diorang dah simpan balik barang-barang untuk nak bawa pergi. Sekali tiba-tiba okey je, lagi dalam masa berapa minggu macam tu kan, kelang kabut sikit. Kelang kabut sikit. So actually kita nak buat kecil-kecil je, sebab bila dah orang cakap tu dah semuanya macam feedback kata tak berapa sambutan, jadi kita pun buat secara kecil-kecilan. Mana vendor yang ada yang berminat kan. Lagipun kita dah setahun diorang tak berniaga. So diorang dah setahun. Ada yang saya buat benda ni sebab lagi satu kawan saya 3 kedai muzik dah tutup waktu pandemik. 3 dah tutup. So diorang tak dapat buka berniaga lah. So sewa kena bayar. So dah tutup. Jadi apa yang kita buat ni, kita untuk membantu peniaga-peniaga barangan muzik juga. So diorang pun cakap tak apa, we are try, we follow you. So yang ikut ni semua yang pernah apa orang cakap yang pernah yang tertangguh tak buka kedai sepanjang pandemik kan. So dia cakap tak apa, kod pun kalau if jadi, kalau tak jadi pun tak apa, kita pun selama ni dah setahun dah tak buat apa pun. So jadi pun diorang follow. So bila follow, kita buat
tiba-tiba sambutan tu betul-betul yang luar jangkaan. Iyalah. Letak je barang muzik apa orang beli, letak je beli kan. Letak je habis kan. Dia bagusnya tempat ni, maknanya dia menjadi one stop center tau. One stop center. Kalau kita pergi contohnya Bentley aja barang dia. Tak Lepas tu payah, nak saya pergi- tak payah sebut nama syarikat juga. Contoh lah Contoh kan. Kalau nak pergi Jalan Imbi aja. Jalan Imbi. Jauh pula nak ke tempat lain. Tempat lain betul. Sebab setiap kedai muzik dia ada spesifik kata Jalan Imbi dia jual keyboard je. Lepas tu kalau kita nak gitar kan, kita kena pergi Damansara. Kan, kita nak gitar yang ada ala-ala Steve Vai, macam Steve Vai kita. So, saya contoh dia nak set up satu studio kan, tapi dia nak keyboard beli Jalan Imbi, gitar pergi beli Damansara. Kan. Jadi benda tu macam orang cakap macam susah, tapi bila dah ada semua syarikat tu ada dekat situ, jadi hari tu jugalah boleh senang. Semua sekali ada. Lagipun saya tengok senang orang nak try kat situ. Yes, try terus. Contohnya dia tak ada, boleh try terus kan, tanpa Boleh ada try terus. orang marah ke. Tak Contohnya macam ada kedai dekat Jalan Silang tu lah. tahu Kan? kedai tu Yang mana kalau kita nak try tak boleh. Tak boleh. You mau beli Mau baru try, try. Kalau tak you tak boleh try. Samsung sampai sekarang tu. Sampai sekarang tahu. Dan ini yang kita buat, itu pun satu. Bila saya kerja kedai muzik dulu, banyak kawan-kawan pemuzik datang, memang saya bagi try. Saya bagi try. Saya suruh diorang try, walaupun dia cakap tak apalah aku segan. Tak, ini bukan kes segan, try. Sebab barang muzik ni kena cuba try. So bila ada exhibition macam ni, tak ada orang marah pun. Nak main try sampai kan, sampai rasa dia sendiri rasa yang datang dengan ayah ke apa kan, dia akan cakap ya nak yang ni, macam tu kan. Tapi satu masalah try ni, segan tu dengan orang lain. Tak ada. Dia ni main uruk. Lepas tu kita nak try lagu Ekspedisi. Segan. Tak ada masalah, sebab dekat situ dah jadi macam satu suasana yang dah tak sempat nak tengok siapa-siapa dah. Sebab mata tengok gitar ni, pergi kat sini tengok gitar ni. Kan dah tak pandang siapa kiri siapa kanan. Lepas tu harga, contoh dia, harga memang kebetulan kita 11 saya bulan 12 dengan 12 saya bulan 12. So waktu tu online punya sale. Kan online punya sale 12 lah, satu Malaysia tahu. So yang peniaga ni kita buat lagi best. Harga online tak payah bayar postage, dan betul. lagi special daripada online. Kita tak nak lah cakap kan, siapa yang datang dia tahu. Yang datang tu dia tahu. So bila dia datang je terus try je, ambil terus. Sebab apa? Ada yang saya tengok tu satu situasi, dia pusing je, sekali dia nak datang ambil, orang lain dah ambil. Masa dia try tu orang tengok, dia letak je, orang bang nak yang ni. Terus nak try tak ya? Dah tengok tadi lah. Dia datang balik, bang mana gitar tadi? Tak ada. Itu maknanya kena datang awal lah. Datang awal, bersaing dengan sihat. Maknanya vendor-vendor ni dia tak ada masa. Vendor sebelah nak tengok kedai sebelah pun dah tak ada masa dah. Dia pada mulanya ramai saya invite vendor, dia cakap, you panggil siapa lah? Itu lah. Mana boleh. Tapi hanya yang positif person saja yang okay, I follow you. Ibarat GLBM ni ibarat macam dia macam tak kisah hotel apa, tapi dia ada Oyo. Bila orang tengok Oyo je, orang tahu dia trusted. Dia tu hotel. So bila ada GLBM je, tak kisahlah studio ke atau dia kedai muzik ke, kan. Tapi dia ada sign GLBM je, orang tahu itu kedai muzik. So GLBM is a brand, is a branded branding.
Dia nama barulah GLBM, tapi asal dia ni grup lelong barang muzik. So kita dah step forward, kita short form, kita tak mau lah pakai panjang-panjang lagi depan ni. Asal dulu dekat FB je kan dulu kan. Asal kat FB. Kecil-kecil je. Untuk ni zaman pandemik tu. Ya betul. Kan. Dia punca dia macam ni. Masa pandemik tu saya pemuzik. Kan, jadi bila tak ada kerja, saya ingat nak lego barang apa yang saya ada. Kan, apa yang saya tak apa pakai ke apa, saya ingat saya plan macam nak buat berniaga ke, jual barang makan ke macam tu. So bila saya dah buat apa, dah jual separuh pada barang saya, ada kawan saya pemuzik call saya, bro, aku nampak kau jual barang Sebab kebetulan dia tahu yang saya kerja kedai muzik dulu, pernah kerja kedai muzik sekejap. Kan, dekat tu lah Jalan Imbi tu. Lepas tu dia kata, aku nak jual barang aku Jadi saya dah jual barang saya, modal tu saya beli pula barang dia lagi, jual barang dia. Lepas tu ada pula kedai muzik call saya, dia cakap kedai nak tutup, you nak beli tak punya kelas muzik? Dia cakap kalau kelas muzik tutup buat apa, beli barang je lah. Okey lah, let go. And so nampak barang tu tak putus pak. Dah saya jadi continue sampai sekarang. Daripada barang tu dulu dekat rumah sampai jadi letak kat kedai. Dah tak boleh letak rumah lagi, terlalu banyak. Sampai ni lah sekarang ni kedai ni. Kita sekarang berada di kedai ni, apa nama mall ni? Street Mall. Street Mall kan. Saya ada satu kedai ni, tuan-tuan perempuan boleh datang dah sini. Tengok barang banyak sini. Daripada gitar sampai ke sampai nak repair gitar, ke barang-barang audio, semua ada sini. So apa yang paling best je, bila kita duduk bawah satu bumbung, kita dapat pengunjung yang banyak. Tinggal lagi kepada vendor, sebab ada vendor yang balik awal waktu tu sebab barang dia habis. So dia nak patah balik jauh. So saya cakap dekat dia, next time kita berniaga 10 sampai 10 malam masa event, pastikan barang tu cukup untuk sampai 10 malam. Kalau tak cukup, call your buddy to bring. Standby. Jangan bila habis macam ni nampak macam tak. Cakap tak tahu, okay, because it's first time, tapi second time saya kena make sure. Sebab ada yang hari pertama tu dia orang tak dapat baca crowd. Macam saya hari tu pula kebetulan saya dekat, setengah hari dah habis, saya patah balik pergi ambil barang. Sambutan luar biasa. Luar biasa kan, patah balik ambil barang. Cuma kita perhatikan hari tu banyak tertumpuk pada barang-barang elektronik lah. Elektronik. Macam mana dengan nanti kalau mungkin ada yang next punya session, ada ke ada percadangan nak jemput untuk contohnya pembuat seruling ke? Ya, memang. Saya memang itu yang saya plan. Okey, sebelum tu saya banyak juga saya minta memohon daripada mana-mana pihak lah. Dan dengan kekurangan dana apa semua, saya pun, tapi saya buat juga sebab saya memang benda ni hasrat saya selaku saya admin GLBM dalam Facebook. So saya leading banyak peniaga. Saya nak mereka ni berniaga secara berkualiti lah, macam awak cakap tadi kan. Ada yang dekat Jalan Silang tu kan. You mau beli baru boleh try. Tak beli kan. So saya tak nak tradisi tu dalam ni lagi. So jadi saya memupukkan setiap hari saya buat live dekat Facebook tu, saya bagi tahu jadi seorang seller yang berkualiti. And walaupun saya dengan yang penjual lain bukan siapa-siapa, tapi dah mula seller-seller online jadi trusted seller. Dari start daripada GLBM, so orang seller-seller yang dalam GLBM tu mula trusted. So saya bagi tahu kalau ada cala, terangkan, cakap secara jujur, cala gitar tu cala, harga dia sekian, bagi tahu. Jangan tak bagi tahu. Kan lama-lama satu jadi platform yang trusted lah. Okey, satu lagi
saya nampak macam kurang ataupun tak ada ke elemen scam dalam kalau grup FB JLBM tu. Okey, grup JLBM untuk pada seller, saya ada buat apa ni, pendaftaran untuk jadi seller, membership seller. Okey. Okay, so setiap barangan yang diorang posting jual, diorang akan letakkan watermark dengan nombor ahli. So setiap orang yang membeli barang dengan individual, dia boleh terus bertanyakan dengan saya sama ada seller tu dia berdaftar dengan JLBM ke tak. So okay, saya cakap dia berdaftar. Okay, berdaftar tak ada masalah. Kalau sekiranya dia seller tu, sebab JLBM tidak akan bertanggungjawab jika pembeli beli barang bukan dengan ahli yang berdaftar dengan JLBM. Okey. Itu je. So jadi masalah tu kurang sikit. Itu satu langkah yang saya fikir tepat dan bagus lah untuk mengurangkan aktiviti scam lah. Kalau kita perhati ke FB tu, FB group kan, scam ni setiap hari ada. Setiap hari melibatkan alat muzik kan. Harga yang ridiculous, saya tengok betul ke ni. Berapa ramai yang dah tertipu. Grup-grup gitar, itu biasa, itu memang lubuk diorang tu. Tapi maknanya JLBM apa yang telah JLBM buat ni, maknanya verify seller dulu sebelum nak jual tu, memang satu langkah terbaik lah pada saya. Kita pun ada 132 macam tu seller yang telah berdaftar dengan JLBM. So bila seller yang berdaftar tu satu, kedua ada seller-seller yang secara individual yang jual barang second hand, juga diorang mengambil kesempatan untuk mengambil sebuah booth untuk pun diorang buka. So ada kewujudan kat situ. So kat situ kira itulah kan, nampaknya adanya wujud syarikat-syarikat atau individual penjual barang dekat online tu. Dia ada dekat sana. Sebenarnya saya nak tanya lah, sebenarnya bila sebenarnya mula aktiviti menjual barang alat muzik ni? Awak tahu, sedar tak ada tak sejarah dia bila? Sejarah dia masa saya balik daripada luar negara tu. Okey, tu tahun bila tu? Tahun 2018 Oktober. Lepas tu saya masuk apa ni, kedai muzik dekat Jalan Imbi tu sekejap. Okey. Tapi sebenarnya tu bukan sejarah dia awal awak. Sejarah awal awak jual barang muzik sebenarnya bermula awal tahun 2000. Lepas 99, 2000. Masa tu saya pergi satu studio di Kajang. Studio Suresh. Saya mencari gadget lah. Tanya Suresh, ada gadget second hand nak jual tak? Ada kawan ni nak jual ni. Kawan nak jual ni gadget seketul. Nanti I call. Dia pun call lah. Hello Datuk, datang ni ada orang nak beli. Yang datang tu adalah awak sebenarnya. Ya. Tahu dia. Awak ingat lah. Awak ingat ke tak lagi? Ingat. Awak datang ingat. dengan jual masa tu overdrive. Dia datang bawa overdrive seketul tu. Tak jauh kan, rumah pun tak jauh dari Bandar Kajang kan. Betul. Ingatkan siapalah Suresh tu call. Rupanya member sendiri. Tapi itulah saya saja nak kongsi ya. Sebenarnya itulah awalan saudara Spek ni menjual alat muzik. Memang dah daripada tahun 99 tu dah nampak dia punya memang nak minat jual barang. Ya betul. Tapi masa tu saya tak ada serius sangat sebab orang sangka kan. Orang sangka kau ni semua barang kau nak jual Orang ingat saya tak ada duit pasal tak ada duit jual barang saya. Sebenarnya memang waktu tu pun saya dah start beli jual. Reseller. Saya dah start buat trading. Lagipun masa tu sebenarnya multi effect dah masuk tau. Multi effect dah masuk. Zoom dah ada kan. Jadinya 505 Zoom 505. kita beli. Suresh yang belikan pasal dapat diskaun. Ya betul.
Okey, balik pada ni lah kita ni pasal GLBM ni. Jadinya itu GLBM yang baru berlaku ni pada minggu lepas ni. Minggu lepas. Apakah dalam kepala awak visi yang mana masa depan ni GLBM ni akan jadi yang macam mana yang awak bayangkan? Okay, GLBM ni adalah satu branding. Macam saya cakap, dia tak kisah dia hotel, apa nama hotel tu, siapa owner dia. Tapi kalau adanya OYO tu, itulah hotel. So sama juga, adanya GLBM itulah platform muzik ke, anything, kedai muzik, studio. Maknanya orang tahu kat situ ada tempat muzik. Yang selama ni orang tak pernah terpandang. Kadang-kadang kalau kita lalu, tiba-tiba kat traffic light kan kita terpandang kelas muzik dan tari ballet. Baru nampak signboard dia kan. Baru rasa ada kedai muzik wujud punya dekat tingkat atas ni. Kan. Jadi apa yang saya nak, letak je GLBM. So dari jauh pun orang dah tahu dah. Situ muzik. Dia jadi macam tu. Maknanya dia jadi satu branding. Okey. Branding. Tak kisah dimiliki oleh siapa, tapi yang di bawah GLBM dia senang lah untuk orang berurusan. Okey. Dan dia ada standard dia yang saya buatkan slowly saya buatkan satu standard. Taraf-taraf yang macam standardized. Kalau bila awak pergi masuk kedai kita, yalah benda yang simple orang akan cakap selamat datang. Okey, nak cari barang apa? Okey. Kalau standard dia, kalau awak nak try gitar tu, make sure dia akan bagi awak satu kursi. Okey, dia cucukkan jack dulu baru dia switch on amp. Jangan yang switch on amp masuk jack krak. Itu standard tu kita tak mau lagi. So maknanya GLBM ni mewujudkan satu standard. So kalau nak duduk bawah GLBM, dia ikut standard tu. Macam tu. So tapi itulah saya cuma dapat berkongsi macam ni. Saya pun tak tahu, cuma itu niat saya. Kan saya pun tak ada, saya cuba sampai sekarang, saya mencuba untuk dapatkan sokongan atau mana-mana dana boleh bantu. Tak tahu lah kan. Walaupun saya buat ni hari tu, banyak yang cakap, kenapa tak ada promosi apa, kita orang tak tahu lah, tahu-tahu dah habis je. Boleh tak buat lagi kan? Tak ada keluar radio ke apa. Saya cakap, kita macam saya cakap awal tadi, kita yang budget yang very tight. Saya kira macam mana saya cakap kalau aku tak lepas cover floor yang aku tapau ni, sebab saya tapau satu floor. Kalau aku tak lepas cover ni, tak apa, janji bagi jadi, berapa balance aku tambah. Kan, aku tambah. Dia cakap macam tu, tak apa, rugi tak apa, tapi tak rugi, break even. Alhamdulillah, itu je. Okey, saya dah lega dah. Saya penat tak apa. Tapi apa yang saya happy, semua orang cakap macam awak cakap lah. Tengok awak, you solo one man show lari sana lari sini, kejap MC, kejap buat sound, kejap kejap ni, lepas tu kejap vendor tanya, ini macam mana, kejap elektrik, maintenance pun saya kan, elektrik tiba-tiba terputus pula kan. So saya kena panggil maintenance buat. So tapi tak apa, benda tu happy, janji. The result is semua orang, vendor semua thankful. Semua nak balik kan. Terima kasih banyak. Dan ada juga saya amat tersentuh hati. Ada yang sampai, ada hati sampai peluk saya, cakap terima kasih kerana buat macam ni, diorang dapat jumpa kawan-kawan lama dia. Kan. Lepas tu ada artis yang atas pentas pun masih sebut nama saya, terima kasih. Semua tu terharu. Ada juga yang adalah juga dia kata, aku faham, saya faham, awak buat ni pun bukanlah kata untung pun, dan bukan dapat
apa-apa macam yalah dana bantuan ke kan, saya nak sedekah kat awak sikit. Oh. Pun ada juga. Itu yang saya amat terharu tau, tak sangka. Kan lepas tu dia cakap tak payahlah sebut nama ke apa ke, tak payahlah dia kata. So saya terharu, benda tu yang saya buat tu dia datang selepas. Termasuk sekarang, bila sekarang ni distributor mula dah start contact dengan saya. Kan mula Nak join lah. Mula nak join. Tanya bila lah next, bila? Bila next, then dia cakap kalau ni kita boleh supply barang bagi dekat saya. Sebab selama ni pun yalah kedai saya macam ni kan, siapa nak siapa nak supply kan. Kita modal pun kekurangan modal kan. So siapa nak bantu. So jadi saya pun selama ni saya beli barang kan, beli 1 2 dan jual balik, just macam it's very tight lah modal tu. Tak dapat nak ambil sekali borong bulk order ke apa kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah ada few syarikat yang dah dia mula offer saya untuk okey lah, tak apa, next time you nak apa cakap. Tapi bukan semua lah, ada lah sesuatu syarikat yang ya saya pun amat hargai lah. So saya cakap benda ni yang paling susah untuk ialah nak dapatkan apa orang cakap trusted tu kan. Tapi apa sebenarnya yang berlaku ni bila saya terbaca FB awak ni, awak mengeluh pasal ada pihak suruh buat paper lah apa. Itu sebenarnya apa? Okey, ini cerita just pasal awak tanya, saya kongsi lah. Waktu dalam kesibukan saya buat sound, jadi MC, orang selfie, dan ada dalam 2, 3, 4 orang yang datang membincangkan dengan untuk membuat paper dia akan datang. So saya rasa macam benda tu, tolonglah, saya sekarang ni tengah busy. Itu satu. Dan kedua, macam saya cakap, waktu saya mengeluh bukan pasal buat paper. Waktu saya mengeluh, saya nak buat benda ni, tak ada orang datang jumpa saya nak cakap buat paper. Itulah, sorry, saya benda ni agak apalah sikit lah kan. Dan sampai semalam pun ada juga. So cakap buat paper. So saya fikir, saya rasa macam kenapa saya nak busy buat paper. Lebih baik saya, paper tu ada je kan dalam kepala otak saya. Tinggal lagi sekarang ni, saya kalau rasa macam nak bagi tu, bagi je lah kan. Jumpa bagi dulu kan, dan paper kemudian. Kan macam sekarang ni saya pun tak nampak, sedangkan saya dah jalan dah. Kan kenapa mereka nak tengok paper saya? Iyalah. Kan benda pun saya dah jalan ya. Itu je lah. Kan kita pun simple pun kita jalan. Kita bukan, I'm not the person like orang cakap nak kena lepak dekat hotel, minum Starbucks, meeting. I'm also simple person juga, air bungkus. Kan kita macam ni lah kan. Tapi the result tu, kita nak result tu. Betul. Zaman yang orang cakap ala-ala grand ni dah rasa macam dah habis lah kot. Okey. Sebenarnya saya memahami ni orang yang mana kau ni, bagilah paper, buatlah paperwork sikit. Cuma timing dia minta tu tak kena lah. Sebenarnya niat dia bagus. Niat dia adalah untuk bantu dapatkan lebih banyak dana lagi, semua pihak lagi nak join apa semua, niat. Tapi cuma timing tu lah, benda dah jalan dah pun kan. Yang mana masa awak bising-bising sebelum event tu, lagi berbulan sebelum event, tak ada siapa pun, MS ni aku tolong buatkan paper. Macam tu lah kisah dia. Macam tu lah cerita dia. Tapi tak apalah, part paperwork nanti kita akan kerjasama nanti lah, Seperti yang kita cakap tadi kan, one man show semua. Sebenarnya minta maaf lah kan, saya tak dapat jadi MC pada hari tu. Saya ada menjemput dia kan, minta jadi MC. Tapi sebab itulah suara tengah konvo, tak konvo, boleh. Busy lah dua. Saya pun ada menjemput ketua muzik Aswara.
Tapi pasal dia orang preparation untuk convo. Sebenarnya saya waktu tu saya ingat nak minta lah badan-badan kerajaan untuk buat perasmian dan ada buka booth dekat situ juga. Okey. Tapi yalah kan, dah semuanya dalam waktu yang sama. So tak apalah, di lain hari saya mohon jugalah pihak-pihak mana-mana institusi bergabung dengan saya. So kita ada jual barang muzik, kita ada sekolah muzik, kita ada institut muzik perkenal kan. Sebab apa? Macam saya juga dulu, saya tak tahu tau ada college muzik ada ni, saya tak tahu. Masa saya dapat tahu ada college muzik ni, wujudnya Aswara, ICOM, masa adanya saya terbaca dalam ROTTW. Okey. Masa tu lah saya pergi apply masuk Aswara. ASK zaman tu. ASK. Baru saya tahu. Bila artikel tu dia tulis kalau nak masuk UiTM, kalau nak masuk UPM, tapi result kena okey sikit. Yang ni result kurang sikit, boleh try cuba. So jadi saya pun mencubalah masuk. Waktu tu saya tahu, kalau tak waktu tu saya duduk Kajang, saya tak tahu apa. Internet pun tak ada zaman tu. Betul lah. So sama juga bila kita adanya exhibition ni. Ada education ni, dia tengah buat intake bulan ni. So semua dah buat preparation. Lepas tu ada juga tengah mencari untuk nak hantarkan pergi pergi Shanghai punya exhibition, contoh dia. Ataupun sebuah syarikat jual piano waktu tu. Dia pun tengah buat offer dekat booth dia. Dia tengah mencari ambassador. Boleh ni apa semua macam-macam. Maknanya skop muzik tu luas untuk semua, all the musician gathering sana dan mencari peluang juga. Macam ada satu artis ni, dia dah main dekat booth tu. Semua orang ambil video. Siapa Tak nak cakap lah nama kan. Okey, semua orang ambil video. Cara tak langsung terus syarikat yang booth tu terus macam ada offer untuk contact dengan seorang ni lah. Nampak opportunity tu dekat. So semua datang untuk dapatkan satu orang cakap peluang gathering, jumpa kawan lama. Dekat situ kita akan nampak dia ni main gitar macam ni, dia ni main gitar macam ni, dia ni dia main bass macam ni. Macam-macam style ada. Bass wanita tu saya ada tengok tu. Bass wanita. Terror dia tu, terror. Second day tu bassist day, semua bassist semua. Macam-macam tunjuk bass punya ni. Yalah, salah satu tu bass wanita tu lah. Kan dekat situ baru kita nampak. Lepas tu ada drama and bassist lah. So next time saya nak buat, kalau buat 3 hari. 3 hari ada, mesti ada. So gendang ke, gendang. Dan kita ada juga second day tu, kita ada kanak-kanak tu. Sekolah muzik dan penyampaian sijil. Jadi dekat sini dia global. Dia hari pertama tu semua yang Viking kita semua datang, semua pahlawan kita, semua dari pagi sampai petang, semua kita. So second day tu kanak-kanak, parent, ibu bapa di waktu pagi tu sampai ke tengah hari. Lepas tu bassist semua masuk. Lepas tu penutup baru dia seorang gitaris lah, penutup Kid Search, penutup. Then what is the best tau? Kita semua tahu abang Kid dia kehilangan orang yang tersayang, kan, baru saja kan. So jadi isteri dia. So bila dia datang tu first tu, dia hari pertama tu yalah kita tengok dia macam agak masih sedih kan. So saya tak nak tanya apa-apa. So hari kedua tu dia pasal dia dah duduk dekat situ kan, dah jumpa kawan lama, semangat dia ada tau. Dan dia berbual dengan saya, dia cakap kan, saya tak pernah tengok event macam ni, boleh tak buat lagi, dia kata. Dan saya jadi satu semangat. So waktu dia main penutup tu, to be honest,
Saya cakap to be honest Abang Kid last saya tengok dia punya orang cakap dia punya vibe dia last tahun 1990 berapa saya tak ingat. Rock and Roll Pie. Oh 95 96 lah. Rock and Roll Pie dia punya gigit dia. Dia punya main dia. Lepas pada tu dia dah yalah ada macam-macam lah kat YouTube dia cakap ni lah apalah kan. Dia macam slow sikit lah. Tapi malam penutup GLBM tu dia punya vibe dia macam Kid is back. Ya. You understand what I mean? Ya. Kan Kid is back. Kuat dah, nampak tangan dia kuat semua. Bukan nampak dia punya feel semangat dia. Ya. Sebab dah dikeliling dengan semua gitaris kan. So dia bagi tahu, dia cakap saya rasa semangat pula. So awak boleh tengok balik video yang dia main tu. To be honest, dia punya gigitan menyengat dia tu. Saya dalam hati kan rasa macam ya Allah. Inilah Kid. Macam ini Kid dah balik. Macam satu orang yang sebab lepas Rock and Roll Pie saya follow dia. Punya ni lepas Rock and Roll Pie tu macam dia bukan cakap kurang tapi dia punya yang susah nak terangkan tapi what I can tell you is Kid is back. Kan macam seolah-olah macam inilah dia yang sebenar. Yang dah bertahun-tahun kita dulu dia agresif tau 90s tu. Agresif. The way dia playing tu. The way dia playing tu. Dengan dia punya tapping, dia punya tremolo dia. Tapi bila dah lepas tu dia main macam biasa je kan. Betul. Macam tak ni. Tapi waktu penutup GLBM dia betul bagi satu yang Kid is back. Dan bukan saya seorang cakap. Semua cakap, Kid is back Inilah dia. Kan macam inilah Kid. So I believe after this seriously Kid is back. Kan. Tapi kita syukur juga ada orang yang ambil video lah Ambil video. Yang ambil video tu saya terima kasih juga kan. Sebab saya tak sangka kan. Dan orang tu pun saya tak tahu. Tiba-tiba dia ambil video tu punya the whole day 2 hari. Betul-betul. Benar siapa dia tu? Saya pun tak kenal. Saya pun tak kenal tapi kita tak tahu siapa kalau dia perkenalkan diri dia masa tu saya bila dah lepas tu betul lah. Tapi bila dia ambil video tu tak tahu. Asam bergaram. Asam bergaram kan? Asam bergaram. Saya pun tak tahu kehadiran dia. Tapi saya nak ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Asam Bergaram. Sebab waktu tu ramai sangat orang. So saya tak tahu yang mana satu. Seriously, saya tak tahu mana satu. Tapi bila Asam Bergaram punya YouTube keluar kan, saya terkejut. Video dia sangat cantik. Dan point-point dia, angle-angle yang dia ambil tu sangat cantik. Maknanya memang pakai tripodnya lah. Bukan pakai handphone macam tu lah. Saya tak pasti sebab terlalu ramai orang. Okay. Tak tahu yang mana satu. Dia pun tak kenal diri kan. Dia pun tak perkenalkan diri dan dia ambil gambar tu dekat belah angle mana pun saya tak tahu. Kan? So tahu-tahu je dah keluar dan saya tengok konten yang sangat cantik dan saya share. Saya nak berterima kasih sangatlah kepada Asam Bergaram ni. Kalau boleh PM lah kan kalau tonton video ni kan. Kalau boleh kita nak kenal juga. Nak kenal sebab nak ucap terima kasih sangat. Terima kasih. Mungkin ada something kita dapat dengan hasil perkenalan ni. Dengan apa orang cakap dia dengan ikhlas tau. Dia sebab apa cakap ikhlas? Sebab saya dalam keadaan satu yang orang cakap bajet yang rendah dan tak ada apa-apa promosi. Tapi ada orang yang sudi mengulurkan satu apa orang cakap ialah servis coverage macam ni coverage 2 hari. Okay. Bukan sehari, 2 hari. Maknanya 2 hari berturut-turut dia daripada orang cakap daripada awal sampai ni tau. So yelah. jadi saya amat terharu. Tapi
dia berada di mana waktu tu saya tak tahu yang mana satu. Yelah. Kan. Dia sebenarnya dia bagi peluang kepada yang tak hadir event itu. Antaranya termasuklah saya untuk tonton kan. Ui, power ni video ni. Ya. Macam ni rupanya keadaannya. Ui, ada Syam main Eropah. Contoh. Syam hari pertama yang kira pembukaan. Kit yang penutup. Maknanya yalah, pembukaan tu saya amat terharu sebab Syam Kamikaze untuk jadi orang cakap opening untuk the JLBM kan. Maknanya saya tak sangka yang JLBM ni dia orang-orang hebat tau. Hebat yang turun yang turun bantu saya, seriously. Semua bantu dengan menjayakan program ni tau. Saya terima kasih tau kepada Syam Kamikaze, pada Kit. Lepas tu bukan setakat yang pembukaan penutup. Yang datang juga support, abang support. Hasan Babylon ada, Syam Wing ada. Lepas tu ada lagi yang Andy Flop Poppy ada. Lepas tu Aman Sabran ada, Mam Stin kita. Aman Sabran, Mam Stin. Okey, lepas tu ada yang saya tak dapat nak sebut nama, yang saya sempat angkat tangan macam bang, macam tu je. Tak apa, aku tahu kau busy. Okey, aku macam tu je. Kan. So kita tak tahu dia nak datang kan. Tak tahu nak datang. Kalau tak boleh bagi slot kat atas pentas. Slot ke apa ke. Tapi Abang Den search ada perasmian. Untuk perasmian tu kan. So jadi amazing kan. Tak sangka semua tak apa, kita bagi jadi. Sebab apa, benda ni saya cakap, kalau nak buat macam ni kan, satu kos yang tinggi tau. Betul. Bukan kos yang rendah. Tapi bantuan mereka, keikhlasan. Pasal support, mungkin diorang dah tengok saya dah betul-betul dah hari yang last, hari yang besok nak buat tu. Mungkin kita support spek. Jom. Macam tu. So semua boom. Hari tu saya macam rasa macam terharu lah, sangat terharu. Ini yang benda yang unexpected. Dan pengunjung yang datang tu. Lepas tu saya berdiri dekat luar. Saya tengok orang family bawa kotak-kotak gitar. Dah beli. Tak kisah dia beli dengan vendor mana, tapi dia beli daripada event tu masuk kereta. So saya jadi seronok tau. Sini bawa keluar barang. Ini masuk kereta jalan. Masuk kereta jalanan, semua dah beli kan. Best. Walaupun diorang pun tak kenal saya as a agonizer. So saya tak kisah, dia tak kenal pun tak apa. Janji diorang beli. Dan juga hari tu on the spot juga, kalau tak silap saya, berita harian dengan harian Metro datang. Okay. Ada interview saya. Walaupun tak panggil. Walaupun tak ni, tapi diorang datang dan ada interview, dan ada Din punya artikel. Tu ada bagi tahu juga dalam artikel Din tu, tulis Din berada di JLBM, dan ini adalah yang pertama kali diadakan. Sebab belum ada selama ni dekat luar negara je. Dekat Malaysia belum ada lagi. Ya. So itulah yang cerita dia lah. Tapi itulah biasalah. Ini kali pertama first timer ni. Biasalah kan, lumrah mana-mana pun hasilnya macam tu lah. Tapi kita dapat kenal pastilah, maknanya gitaris otai ni bukan gitaris biasa tau ni, tapi level paling tinggi kat Malaysia ni. Contohnya Syam, Kit tu tahap tertinggi tau. Maknanya pure soul diorang tu, pure tu. Tapi dia orang datang nak support. Support menjayakan. Amazing lah. Kalau tu saya cakap, kalau nak kira kos tak ternilai. Saya terus terang cakap, tanpa mana-mana dana apa, kalau kira kos ini tak ternilai, tak. Kan. So tapi sebenarnya memang ada approach jugalah badan-badan ni semua ada. Ada jugalah. Nak berkongsi ke apa?
ada jugalah dia kata Tapi jangan kutuk lebih-lebih Kang. tak. Kang ya. Dia kata Mungkin dah ujung tahun. dah ujung tahun dah. Ya, betul. Awak lagi pandai kan. Awak lagi tahu kan. Dah ujung tahun. So maybe next lah kalau ni. Akaun dah tutup. Ya, betul lah tahu. Komen kita tahu lah sistem dah macam mana. Kan. Cuma itulah kalau maknanya lepas ni okay, saya nak tanyalah. Next event ni macam mana dalam bayangan awak ni? Dia nak jadi macam mana skill dia tu? Next event ni kalau boleh lah saya dengan 2 orang volunteer dengan anak saya angkat meja. Dengan ada 1 orang lagi dengan jiran kedai sebelah. So 4 orang. So kita angkat meja sampai pukul 2 pagi susun untuk vendor besok. So hari terakhir tu yang paling best, saya balik pukul 3 pagi sampai rumah. Semua vendor balik, saya susun lagi meja naik ke lori. Sebab apa? Bajet tak ada. So kos yang sangat-sangat minimize. So dia kata sewa meja, hantar saja, angkat tak ada. So akan datang ni saya tak nak lagi angkat. Kalau boleh, kalau ada bajet sikit, nak terus diorang pasangkan sekali meja dan diorang sekali angkat lah. Itu yang cerita meja lah. Dan cerita lain-lain juga lagi lah. Nak ada soundman kat situ, ada lighting. And sayang sebab yang main main atas pentas tu adalah orang-orang yang hebat. Tapi saya nampak Wak Hir dah datang Ya, Wak Hir datang. Wak Hir juga cuba untuk membantu saya untuk sound system, tapi saya cakap dekat Wak Hir saya tak boleh sebab apa? Wak Hir masa tu dia support juga, dia turun juga. Dia turun juga, sedangkan hari tu hari hujung minggu dia ada 2 event. Barang dia keluar. So dia cakap dekat saya, spek kalau nak pakai barang tak apa, Wak tolong, tapi spek kena panggil orang buat sound sekali. So sebab dia punya soundman semua dah keluar untuk event dia. 2 event, so dia tak ada soundman, tapi barang dia ada. Saya cakap, Wak tak boleh Wak, nanti sekarang masalah juga, nanti tak ada orang nak control. So saya terpaksa pakai satu lain punya yang ni lah, tapi pun ada orang jaga. Tapi yalah, saya pun bantu juga buat sound juga. So ada sebab-sebab tertentu tu kan untuk saya bantu. Kan. Ya, sebab Wak Hir just nak bagi saya barang je. Tapi tak ada kru. Sebab kru dia semua dah buat event lain. Tapi dia ada singgah lah. Dia ada singgah bagi tanda sokongan tu, yang saya pun amat terharu. Wak Hir lagi, actually banyak lagi yang daripada saya lupa nama dia. Abang-abang ni yang daripada King Studio dulu, yang buat mastering apa semua. Abang Black yang buat mastering. Lepas tu abang-abang Otai semua turun. Yang buat sound apa semua ada lah. Tapi mungkin diorang dah kurang aktif sekarang ni. Diorang datang sebab jumpa kawan-kawan, reunion. Wow, that's the amazing lah yang Tapi itulah next event ni kita harap. Tapi kita sebenarnya boleh kerah ni untuk praktikal lah Kalau student, pengurusan majlis punya course student UiTM kan, sebenarnya diorang tu saya memang ada plan untuk nak combination. Sebab benda dah jadi satu ni. Yang second ni saya nak combination dengan institusi pengajian yang praktikal, kalau boleh lah, kalau diberi kesempatan untuk kita macam yalah, pengurusan event, team meskom apa semua. So boleh combine untuk buat sesuatu. Betul. Buat apa benda lah, buat apa orang cakap, dia orang punya project lah, final project apa semua boleh. Suara tu boleh kerah tu. Saya ex ASK. Boleh tolong senior kan. Tapi zaman saya masih ASK lagi, belum Maswara. Yalah.
Bukan kat sini pada Merbuk bukan ha? Bukan, saya dekat Empire Tower tu. Itulah itu selain daripada maknanya kita berhasrat tu untuk buat berskala lagi besar dengan vendor yang lagi ramai. Jadi memerlukan ini yang lebih besar ni. Ni bukan love tapi itu yang kena Tak kena apalah usahakanlah kan, kita tak apalah. usahakan. Saya pun tak nak lah berharap sangat sebab selama ni pun saya buat apa-apa pun yalah, tapi kalau ada tu bagus lah kan. Kita ni bukanlah orang yang kita ada keinginan dan kita ada usaha, tapi kita berat sikit dari segi modal. Ya. Tapi alhamdulillah walaupun kekurangan modal kan, dapat kepercayaan daripada vendor-vendor. Sebab tu bila ramai yang tanya dengan working paper saya cakap no, it's a vendor is my contact. It's vendor because ini yang saya usahakan masa saya kerja kedai muzik dulu. Kontak saya dengan pekedai-pekedai. Dan diorang kenal saya pun bukan pasal saya main muzik. Diorang kenal saya masa saya bekas product advisor di sebuah syarikat di Jalan MB tu. Okay. Kan, so diorang kenal, cakap dah tahu budak ni memang dia suka buat sale. Dan saya cakap terus terang, saya top sale waktu saya kat sana. Kan, so buat sale, so kita bantu. Kan, mungkin dia tak bantu dari segi duit, tapi dari segi bila saya nak buat je, diorang terus follow belakang. Dan saya amat bersyukur lah, terima kasih. Cuma itulah kan, banyak lagi sebenarnya benda saya nak buat dengan JLBM ni. Bukan setakat yalah jual barang lagi. Sebab saya pernah belajar menuntut di ASK. So ASK dulu pun banyak event apa panggil Charma apa semua. So dengan pengalaman tu juga saya pun nak bawa juga. Ada banyak benda lagi. Kan tak terhenti dekat sini je. Dan saya juga pemuzik, saya dah pernah kerja luar negara. Saya dah pernah kerja kat Maldives, hotels, 5-star hotel apa semua. And saya dah pernah kerja dengan cruise ship Royal Caribbean, American punya company, kapal Amerika. So jadi saya benda-benda tu dah ibarat macam saya cruise director lah. Cruise director ni orang yang in charge bahagian entertainment. Okay. Dia ada captain, dia ada cruise director, hotel director. So cruise director ni adalah orang penting yang dia direct semua, dia leading semua entertainment. Cuma awak punya JLBM ni dia tak cover untuk pemuzik yang macam saya, yang tradisional ni. Tradisional. Dia ada cover tak? Dia nanti kita nak buat exhibition untuk produk tradisional. Itu kita nak dengar. Akan. Ini tradisional tapi dia main lagu Nirvana dengan accordion. Macam mana kan? The man who sold the world. Itu kita nak dengar kan. Maknanya pembuat rebana ke, pembuat kompang kan. Saya memang plan benda tu. Saya nak sangat. Okey. Kalau ada kesempatan, saya cakap sebenarnya kalau saya ada dana untuk diorang punya exhibition kan, saya panggil je. Tak perlu bayar sewa tapak ke apa. Okay. Sebab mereka ni yang saya perlu ketengahkan. Sebab diorang bukanlah jualan macam secara komersial tau. Diorang kena buat kompang rebana apa semua tu, buat susah tau. Bukannya factory, dia handcraft lah. So bukanlah pendapatan yang orang cakap yang macam boleh buat benda lain. So jadi sayang tau nak bawakan diorang mereka secara komersial. Lepas tu orang yang datang pun boleh tahu rebana ni tune ni sebenarnya macam ni. Yang tak tahu pun boleh tahu. At least ambil tahu. Tune ni macam ni. Dia bukan setakat ni je, tapi dia boleh main lagu Nirvana. Oh boleh rupanya. Kan macam awak buat kan. Boleh rupanya kan main lagu Nirvana punya. Ingat tak boleh ingat main lagu. Sebab tak ada orang nak ketengahkan benda-benda ni. Ini yang saya patutnya
patutnya benda ni boleh. Kenapa kita nak terhadkan benda ni? Itulah. Saya tak tahu lagi kan, masa sekarang, umur tengah sekarang ni, saya rasa bagi jadilah. Mungkin walaupun dia tak terkenal mana pun, tak famous mana pun, saya tak kisah. Sebab selama ni saya main muzik pun bukanlah terkenal sangat pun. Jadi tak kisah, dah biasa. Tak terkenal lah. Dulu ada band kan dulu kan. Dulu main muzik pun tak terkenal mana. So dah biasa. Tu satu. Dan masa saya pergi luar negara pun tak ada siapa yang tahu. Tahu-tahu dah balik. Kan. So saya tak kisah. Saya dah kerja dengan Mak Saleh apa semua. Dan dah band dengan Mak Saleh. So jadi perkara saya, bagi saya benda tu is not about saya nak nampak gempak nama publicity. Tak ada. Saya dah duduk luar negara dah apa, just natural lah. And natural lifestyle. Cuma itulah, kalau dapat boleh bantu orang, matlamat saya nak membantu kedai peniaga muzik, barang muzik yang dah lama tutup dengan pandemik ni. Dan kedua, saya nak jadikan satu center Asian Center Music Exhibition. Maknanya daripada Thailand, Laos, Vietnam, China, Indonesia, Singapura akan datang bergabung buat exhibition dekat sini. So dari luar negara pun akan turun dekat sini juga. Tak nak, kita tak nak benda ni skop terhad. Biar NAM dekat Amerika, untuk Center Asian Malaysia. Kalau boleh kita nak buat kat mana? PWTC macam tu lah. PWTC ke KLCC ke. So jadi Center Asian. Maknanya setiap tahun tu ada kewujudan yang di Malaysia ni. Ya. Dia masuklah dalam jadual pelancongan tu ada. Ya. Kalau boleh kan. Ya, betul. Kalau boleh. Kan sebab kita kalau kita tak usahakan, benda ni tak memupuk semangat generasi baru tau. Saya nak memupuk semangat generasi baru yang semakin dah, alat muzik ni semakin dah dilupakan. Kalau tak, dia tak ada kesinambungan tu. Diorang leka ni sekarang ni. Kan? Main game. And jadi kalau nak main game pun, maybe dia pun boleh buat satu alat muzik. Kita ada launchpad teknologi yang macam keyboard. Macam drama Wajang tu. Ya. Itu teknologi. So boleh. So mungkin Wajang kita panggil nanti. Kan. Buat bagi demo buat ni. So syarikat saya cakap sini syarikat yang supply drum yang Wajang tu boleh panggil drama Wajang as a ambassador. Ambassador. Tak, mungkin ada app yang lebih dahsyat lagi. Ya betul. Atau khas untuk tu. Sekarang tiba-tiba app kan, Betul, tiba-tiba orang call kan, berbunyi pula masuk. Drama dia tu betul boleh jadi ambassador. Sebab dia yang famous kan tau. Yes. Orang lain tengok, bunyi sedap, real. Tak, yang paling real sekali masa waktu dia rolling tu. Dia rolling, jangan main-main. Kalau dia main 60-an tu, betul beat 60-an plus rolling. Tak ada sangkut tau. Tak ada sangkut. Macam mana dia main tu? Saya cuba juga, tapi jari bukan awak je. Saya pun pernah juga. Saya try juga kan. Macam mana dia control pedal? Serentak tapi dia main nampak macam dua tangannya. Tapi ada pedal, ada akhir beat ngam. Maknanya dia genius. Untuk drama Wajang tu, kalau boleh PM kami sekejap lagi. Kita nak kenalan Kalau boleh tunjuk dia punya tutorial sikit kan. Betul. Itu penting. Lepas tu syarikat yang ada apps tu ke, atau ada yang benda yang macam tu punya tu, boleh endorse dia. Betul. Jual. Betul. Kalau saya, yalah, saya pun tak ada dana nak buat benda-benda macam tu kan. Idea tu ada. Yalah. Sebab tu saya selalu cakap dengan orang yang banyak bagi idea kat saya, cakap saya pun ada idea. Apa kata, bagi je duit. Nanti kan. Sebab macam mana saya cakap kalau semua orang jumpa saya kan, cakap kan, okey kita ada idea baru nak buat, saya tak suka. Sebab saya dah buat dah pun. Cuba cakap, ni aku ada duit ni, aku tak tahu dia buat apa, aku bagi kau boleh buat apa? Macam tu tak apa. Tak apa bang, macam ni kita buat lagi besar. Itu je.
nak cakap. Itu je lah kan. Tapi kalau datang baru nak ni, saya pening. Sebab saya punya kedai pun tak terus juga dengan tak ada pekerja, tak mampu nak bayar gaji. So kita cakap reality. Ini saya bukan jenis orang yang kedai macam ni, tapi kalau nak buat video kan, nanti kita buat cantik gempak kan. Kita bila orang datang lah macam ni ke. Kita biar natural je. Saya dengan macam ni lah, dengan saya slipper saya bila orang jumpa. True lah. Tapi kita bagi semua benda tu jadi. Kita bukannya jenis nak lepak mana coffee house ke mana ke kan. Kita macam ni lah. Cik awak kenal saya daripada kita Taman Seri Jeluk dulu. Daripada kecil kan, kita membesar kat Taman Seri Jeluk Kajang. Sekolah high school. Kita macam ni lah kita. Naik Bafohab. Naik Bafohab ikut pintu belakang. Padahal pintu depan ada tanah. Sanggup panjat ikut pintu belakang. Naik pintu depan tak macu lah. tak samsing. Padahal tinggi tu nak panjat tu kan. Pailang. Istilah dulu lah 90-an. Pailang. Dulu kalau bas ni, bas tu tingkap dia tarik ke bawah tu. Okay, tingkap tu tarik ke bawah kan. Bas lama kan. Lepas tu dia ada pintu depan. Lepas tu pintu emergency belakang tu tau. Kena buka macam ni. Nak langkah dia punya tinggi tau. Tapi steady masa tu kita boleh lompat. Betul. Kita boleh tarik, lompat terus naik atas. Semua budak-budak sekolah kita ikut pintu belakang. Pintu depan kena ejek. Betul. Kan bas. Apa ni tak, macam awak cakap tak macho naik ikut pintu depan. Tapi sebenarnya saya kenal pasti bas kita aja yang macam tu bukan kan. Bas Taman Seri Jeluk. Bas kita. Bas taman lain tak ada. Tak ada. Budak-budak lain sopan je beratur. Kita je apa perangai saya tak tahu. Kita ni satu membesar satu Taman Seri Jeluk. Taman Seri Jeluk tu kenangan tu. Tapi betul lah bila kita dah besar macam ni kan, kita walaupun saya dah pergi luar negara ke apa, bila kita balik kan, ending dia kita ingat kat mana kita asal kita. Ada kedai burger boy, abang boy. Abang boy ni, okey teruskan. Aku panggil dia abang tau. Aku pun sama. Boy, kalau boy tengok kan. Okay, kalau boy tengok kan, aku belajar main gitar kat situ. Oh, dia aja. Kan dia jual burger dia. Dia ada gitar. Tahu. Dia ada gitar. Aku panggil dia abang. Mak aku marah. Asal kau panggil dia abang? Kan? Dia selalu pakai vest. Kan, dia pakai vest kan. Tapi dia main gitar terror. Zaman tu lah. Yalah. Kan, dengan solo dia. Zaman tu gitar kapuk. So aku hari-hari pergi sana. Dia tengok dia main gitar, belajar. Kan. Sekali bila aku dah besar, baru aku tahu bukan abang. Dia akak punya. Aku pun dulu tak percaya. Tak percaya kan masa tu. Mungkin sebab kita kanak-kanak, kita tak pandai nak menilai. Kita tak pandai menilai sebab dia main gitar terror. Serius. Tapi dia akak. Ya Allah, aku tu lah. Kan. Aku jumpa dia dah berapa tahun. Oh ya. Memang aku dah nampak dia rupa akak lah. Ada sekarang ni? Bukan sekarang lah. Dalam aku jumpa dia pun dah lepas pada aku dah dalam umur 20-an. Dah jadi akak. Tapi still rambut pacak lagi. Tapi dengan bentuk badan dia dah macam akak lah. Okey, tak mampu nak maintain lah. Tak mampu nak maintain. So jadi dia kata, dia cakap dengan kawan dia, ini anak murid saya. Aku macam okey lah suara kan. Tapi rupanya baru aku tahu lah, betul lah mak aku cakap betul. Dia bukan abang. Kenapa kau panggil dia abang? Tapi dia pun sebut diri dia abang lah. Iya. Abang datanglah kedai burger kat Padang kan. Kita budak-budak tengok memang real ni. Sebab dia main gitar tu. Kalau dia tak main gitar, aku percaya juga mak aku cakap. Tapi pasal dia main gitar solo bagai, siap pergi jamming studio kat, dulu ada studio Kajang atas. Mana? Kemolok? Bukan Kemolok. Dia studio dekat Arwah Pakcik Am punya studio. Studio Kajang nama dia. Studio tu dekat Al-Mubarak punya tu kat depan atas. Atas tu. Siap solo letak gadget semua kan. Masa tu aku tengok dahsyat lah. Kan kalau kau boleh main lagu Kembara apa semua kira macam mantap ni kan. Tapi rupanya baru aku tahu. Rupanya dia bukan
Bukan abang. Bukan abang, dia akak. Tapi engkau yang antara yang awal main muzik sebenarnya dalam kalangan kita. Dekat ni lah Kau Taman masa kecil lu pun Sejeluk. kau main harmonika macam tu kan. Ya. Kan. Betul. Kau ingat juga harmonika. Aku ingat. Harmonika tu Kau beli bawa kat kedai tepi sungai uncle tu. Oh belakang tu. Belakang tu, bazar tu. Aku beli tali gitar situ. Situ brand Lion. Lion ada. Lion Gibson Pyramid. ada. Betul. Pyramid. Kan. Betul. Kan. Betul. Tali gitar situ uncle tu. Situlah tempat kami membesar. Lepas tu kita lepak studio Suresh kan. Kau join apa Kashmir Stone lah apalah. Ada join Kashmir Stone. Tapi yang best kalau kau tengok balik Kashmir Stone punya tu, dia ada mention baru-baru ni tahun lepas Brahma. Mirza nama aku Mirza kan. Mirza is the first gitaris Kashmir Stone sebenarnya. Tapi betul lah aku cakap kan. Masa tu dia buat lagu tu pun masa tu dekat aku pun ada. Yelah. So jadi sejarah tu macam ya mula-mula dia orang nak buat lagu Melayu sebenarnya, lepas tu tukar. Kan satu tu yang bunyi macam bunyi lagu Melayu sebab melodi tu dia orang dah buat dulu lah. Just convert bahasa je. Last minute dia orang terus ni sebab dia orang tak ada lagi Tamil punya rock. Betul. So aku ingat lagi tahun 98 ni ada tampal stick poster dia tu. New Time Rock apa in town ke apa on the way ke apa macam tu poster kan hitam putih. Macam di purple yang in rock tu. In rock. Ke apa? Lepas tu aku pun pernah main dengan satu band India. Kalau kau perasan aku tour Malaysia dengan satu band Alai Osai Alai Osai, ya betul. Alai Osai. Alai Osai itu production kan? Production, yes. So aku ikut diorang dulu. Masa tu tapi diorang bayar cantik. Jangan tak nak cakap diorang bayar cantik masa tu aku budak. So diorang minta dekat permission dengan mak aku masa tu. So aku dah tour dengan diorang lah. Kan semua kan. Tapi tahun bila tu 98 tu kan? 98. Lepas tu baru aku buat Purple. Baru buat Purple. So Purple tu aku sign kontrak dengan syarikat rakaman. So Mirza Purple lah. So Mirza Purple, jadi dalam kontrak tu bagi tahu, dia kata aku tak boleh pergi main mana-mana. Kalau aku nak main mana-mana aku kena info dengan dorang. So kalau aku tak info maknanya aku langgar kontrak. So jadi aku rasa macam satu benda yang aku still nak main juga muzik mana-mana. Aku tak boleh stick. Aku tak boleh berdiri. Aku jenis orang tak boleh duduk diam lah. Ni kita cakap, kau tahulah aku jenis mesti ada benda aku nak buat ke. Jadi kau macam tu aku rasa macam aku nak juga masuk club ke, main music club ke dengan band lain ke. Jadi aku pakailah nama Spec. Sebab masa tu pun aku pakai cermin mata. So yang mana satu ni, budak yang mana yang main gitar tu pakai Spec tu. So pakailah nama Spec. So nama Spec orang tak tahu. So aku masuk dalam club lain, aku pergi backup mana-mana orang. Sebab masa kontrak tu panjang. So sekarang ni kontrak tu dah habis. Kontrak tu 10 tahun. Gila apa 10 tahun tu aku nak buat apa? 10 tahun kontrak 10 tahun. Takkan Mirza Purple tak boleh pakai? So aku bukan tak boleh pakai, sebenarnya boleh je, tapi aku takut masa tu. Aku pun budak-budak. Jadi macam so kawan aku cakap tukar je nama, kau orang tahu kan. Tukar lah, main lah kan. So senang bagi aku. Sekarang ni kontrak dah habis, aku berani cakap lah. Kalau aku pakai Mirza Purple balik pun tak ada masalah, atau Mirza ke kan. Jadi dah tak ada masalah lah. Tahun 2006 aku jumpa kau balik kan. Kau masa tu jual spek kan. Pun jual spek juga, kerja kita jual mata. Aku kat CIMB. CIMB Bank bawah, aku kat atas kau. Betul. Masa tu kau tak main muzik lah. Aku main, tapi masa tu pasal aku baru dapat baby lah aku rasa. Masa tu bini kau pregnant? Nombor 2. Nombor 2. Okay. So aku baru dapat baby masa tu.
Dan nombor 2 tak baru jugalah. Maknanya yalah tahun 2006 tu anak aku masih kecil lagi. Kira macam dalam setahun lebih macam tu. So jadi masa tu aku macam off sekejap. Oh, okay. Off sekejap, aku fokuskan untuk bekerja sekejap lah. So dia memang macam tu. Dia pemuzik ni dia ada satu zaman yang aku tak terkejut bila orang cakap dia dah ada anak. Dia stop main muzik jap. Anak pertama lah biasanya. Benda tu aku tak terkejut lah. Itu normal. Sebab aku ada satu masa yang 2 tahun aku tak pegang gitar. Sebab anak aku baru lahir apa semua. So aku fokus dengan ni. Dan aku buat kerja lain. Aku tak nak. Sebab muzik ni kau tahulah kadang-kadang dia income dia ada, kadang income tak ada. So jadi aku potong rambut pendek untuk kerja gaji. Dapat tetap, gaji tetap. Tapi lepas 2 tahun tu aku tengok macam dah okey, dah macam dah stable sikit. Aku moving out balik ke muzik. Lepas tu yalah, muzik ni dia makan masa juga. Dia bukan macam sama juga sekarang aku nak buat berniaga dengan muzik pun bukan satu benda yang senang. Aku start daripada aku berhenti pada tahun lepas waktu pandemik sampai sekarang. Tapi beza dia aku nampak improvement tu ada kedai lah. Sebelum tu buat kat rumah dengan online. So jadi benda ni makan masa lah. Mungkin aku kena ambil masa lagi 5 tahun ke. Sekarang dah buat satu event pun bukan satu kejayaan, belum lagi. Dia satu kejayaan kalau bila aku pun dah ada showroom yang atau ada Wisma tu boleh lah cakap kejayaan. Ni tak boleh, ini masih nak kena go lagi. Masih go lagi walaupun tak ada dana ke apa, aku still on. Tu je. Tapi dah ada pencetus lah orang kata. Kau dah ada orang kata sijil tu, testimoni ke ataupun ni lah man. Aku sebenarnya aku sampai hari ni pun tak rasa. Aku apa yang aku plan aku masih nak buat lagi. Cuma bila orang-orang datang jumpa aku kan, tanya wartawan ke apa, tanya, aku baru macam ya ke? Aku plan aku nak buat dia. Sampai ni aku still nak on buat lagi. Nak buat sebab banyak yang feedback. Dia kata, bang, saya terlepas lah bang. Tahu pun. Kan. Saya pun tak perasan sebenarnya. Saya adalah tahu dengar kan, tapi tak perasan yang wujudnya ada GLBM ni. Kan, okey lah, tak apa. Kita on lagi sekali. Sekarang ni tengah susun nak on. Tapi bulan bila tak tahu. Untuk 2022. Tapi ada juga kawan-kawan aku ni kata, ada kau announce ke apa nak buat dekat Penang ke Utara ke, ada ke? Ada yang bertanya, bang, minta kan buat dekat utara apa semua. Tapi ialah bertanya tu, aku tak adalah lagi nak secara official untuk buat dekat Penang. Even dekat Sabah pun ada orang tanya. Tadi pun ada yang tanya nak buat dekat Sabah. Lepas tu ada yang buat kat Sarawak. Kan, buat tu boleh. Vendor nak bawa barang. Vendor bawa barang satu. Lagi satu macam kau cakap lah, pelancongan punya ni. Boleh, kalau boleh cover, insyaAllah. Aku yalah, tak nak lah kita nak cakap straight sangat. Kalau kerajaan negeri boleh bantu, apa salahnya? Aku tak kisahlah kerajaan mana pun kan. Aku nak bantu je kan. Yang lain-lain tu tak mau kan. Yang lain-lain tak nak ambil tahu. Okey lah. Air bungkus okey. Air bungkus okey. Kita tunjuk marahin lah kan. Kan dia orang tak nak ulur nanti. Tunjuk minum Starbucks. Weh, kaya dia orang ni. Apa susahnya? Macam tu. Ini game kita. Ini game plan lah, tunjuk miskin. Aku silap pakai baju office lah. Kau baru balik kerja kan. Kan. Betul lah. Okey, panjang lebar kita dah cerita ni ya. Ya. Daripada GLBM kepada sejarah engkau lah. Kan. Tapi sebenarnya tak ramai yang peluang macam kau lah, dapat kerja kapal, pusing cruise apa semua. Kau ni antara yang terpilih. Berapa tahun kau buat kapal tu? Aku kat kapal kontrak aku 3 tahun. Oh, 3 tahun 3 tahun kontrak. Okey. Cerita aku pasal kapal sebelum aku pergi kapal, aku pergi Maldives dulu. Setiap pemuzik balik Malaysia, aku pergi jumpa diorang. Aku tanya, bang,
macam mana nak pergi kerja luar negara bang, main muzik kat luar negara. Aku jumpa antara dia Ramli Gunung. Kalau kau kenal Ramli Gunung, sekarang dia dah jadi jutawan jual sabun. Dia buka kilang sabun. Kenal? Dia main apa? Tak kenal tak? Ramli Gunung ni dia main bass. Dia bassist. Dia pernah main dengan Steve Vai. Masa Steve Vai datang Malaysia, dia pernah main bass untuk Steve Vai. Steve Vai. Steve Vai datang Malaysia, Masa show ni dekat Malaysia, rentak Asia, Asia. Dia pernah jadi main dengan Steve Vai. Okey. So sekarang ni dia buka kilang sabun lah, sabun basuh baju, sabun baju tu. Ramli Gulong nama dia. Gunung. Gunong, okey. Ramli Gunung. So dia ni memang antara basis yang hebat dekat Malaysia lah. So dia kerja luar negara, kat China apa semua. So dia balik. Aku pergi jumpa dia. Bang, macam mana bang nak pergi kerja luar negara? Aku rasa aku jumpa 20 orang yang balik pada luar negara kan. 20 aku tanya. Termasuk aku tanya Ros Arifin juga yang buat, yang komposer tu, yang buat lagu Fauzia Latif tu kan. Aku tanya sebab dia main kapal. Dia main kapal. So dia main kapal mana Norwegian ke apa, kapal yang semua international kapal lah. So aku cakap, bang, can you tell me how to apply apa semua kan, apa semua. So banyaklah aku tanya. Jadi sampailah aku dapat lah. Satu hari aku pergi dekat Maldives tu. Itu pun aku tak jangka juga, sebab aku hantar banyak video. Cara dia audition dia video lah. Video Yang dapat ke Maldives tu. Video. Sebab satu agensi ni call aku. Aku ingat dia main-main. Kau main seorang ke apa masa tu video tu? Main seorang, main kat rumah. Dulu aku selalu upload dekat Facebook. Kan. Aku upload agensi ni sudah nampak. So dia, dulu aku rajin practice upload kan. So dia agensi dah nampak, dia sudah tarik aku. Aku ingat dia main-main lah kan. Aku pun macam Maldives tu kat mana? Sekali pergi Maldives kan, penyanyi aku daripada Australia kan, gabung lah. Okay, then kerja kat Maldives, balik Maldives, terus kerja sekejap dekat hotel kat KL apa semua, then shoot terus naik kapal 3 tahun. Kontrak 3 tahun. Tapi balik sebulan, lepas tu pergi 6 bulan dah tu. Selama 3 tahun. Macam mana kau dapat ni yang ada main orkestra tu? Orkestra tu itulah dia dekat kapal ni dia ada banyak session. Dia ada banyak session. Dia maknanya kalau kita duduk dekat kapal tu, dia ada cruise director, lepas tu dia ada musical director. Musical director akan in charge manage kan. Sebab dia orang tu je dalam tu. Jadi kalau replacement ni ke apa pun, orang-orang yang dalam tu juga yang akan guna pakai. So adalah syarat-syarat dia untuk sebelum naik tu kan, dia requirement dia semua. So benda tu lah yang nak lepaskan benda tu untuk kita pergi luar negara. Requirement penting tu. So bila kesempatan tu juga aku travel. Bila sampai kat sini, aku akan buat show untuk orang ni lah. Sebab kata aku sampai kat Jepun, orang Jepun lah. Kalau aku sampai kat Spain, orang Spain lah yang naik tu. Dia akan berhenti balik dekat area situ lah, Europe. Macam tu. Macam tu. Tu yang kadang-kadang bila aku upload ke apa-apa kan, tiba-tiba dia keluar kan Jepun. Lepas tu dia keluar kan ni. Sebab dia akan berhenti tu dekat situ. Dan tukar-tukar orang. Tukar orang. Then dekat, itulah cerita dia. Pengalaman kau ni bagus. Sebenarnya ramai nak tahu kan. Ramai tak tahu. Dan ramai nak tahu musician, aspiring musician ni apa semua. Kawan baik aku masa dekat kapal, aku suka kawan dengan kapten. Sebab kalau kawan dengan kapten kan, atau staff kapten, dia macam ada, bukan special facility, tapi kira macam aku suka dengan dia orang. Dan aku setiap kali kalau aku nampak kapten atau staff kapten, aku akan bertanya. Kena pula yang kebetulan pula ada satu staff kapten tu, dia ni kaki main gitar. Memang best lah.
So jadi aku tengok diorang punya cara disiplin, captain punya team ni, disiplin, direction, tough. Diorang kalau decision, sebab kapal pun dia ada satu waktu ombak ke apa kan, maknanya dia kalau dia tough, dia straight. Dia takkan kona patah balik. So dekat situ aku belajar, maknanya kita sailing. So apa yang aku buat GLBM 2021 ni, Langgar. dia ombak kita straight firm terus. Tenggelam kan. Dia macam dia kena firm lah, macam pilot juga bila time dia naik flight tu, dia tak boleh teragak-agak nak slow sikit ke nak laju sikit. Dia terus dia terus naik speed terus mendadak. Falsafah. Itulah. So aku tak tahulah, mungkin 3 tahun dekat kapal, balik 2018. Lepas tu kerja kedai muzik tu pun lebih kurang macam aku kat kapal juga, dia punya sistem dia. So dekat situ mungkin dah terbawa-bawa sampai bila jual barang pun aku sistem. Dia bila aku duduk dekat kapal, aku jumpa electrical punya engineer. Dia daripada Miami. Dia turun. Dia bukan electrical, dia sistem program komputer untuk kapal, tapi bahagian electrical. Dekat mana yang dia tukar satu board. Dia tukar satu board tu. Jadi board tu bernilai harga duit US dollar dalam 40,000 US dollar lebih. Satu board tu 4 segi besar macam ni. Ada chip semua. Dia tukar tu, lepas tu dia pergi kat tempat, ada tempat ruang isap rokok, berehat lah. So aku pun berbual dengan dia, sebab dia macam gas yang buat projek tu untuk tukar board tu, tukar skipping lah. So aku cakap kat dia, kenapa harga 40,000 US dollar? Ada mas ke? Sebab board tu dia akan jadi satu otak brain untuk mengawal sistem elektrik dengan lampu ke apa semua kat dalam tu. Dalam satu makna komputer tu dah computerized. Dia cakap this is the brain. Dia cakap this is the brain. Aku cakap ada mas ke dalam tu? Dia cakap bukan pasal ada mas tak ada mas kan. Mungkin board ni harga dia $10 kos buat benda ni. Dia cakap kat aku, mungkin $10, mungkin $20 kan. Tapi ini chip berapa sen ni? Dia lekat. But the expensive is the idea, who's the person to make this program. The company who's to produce this. So dekat situ aku macam okay, the value is not about the chip yang dia bawa. Dia cakap I throw in the dustbin je. Lepas ni aku balik Miami, aku tunjuk dekat the headquarters, ni chip yang rosak dah tukar, mungkin buang tu sampah je. Tapi dia cakap is the company, is the idea yang create the control the system. So aku pun yalah, apa yang aku belajar dengan diorang, kita dekat kapal ni tak kisah kau ni department apa, tapi kita ada satu dia panggil drill ni, kita kena jadi bomber. So sebab kalau kebakaran tak ada bomber, Semua orang lah. semua dia panggil crew member. Sebab tu kita ada lesen crew. Untuk sailor ada lesen. Benda ni kena training, macam mana kau nak padam api ke apa emergency ke, kalau orang tu pingsan apa nak buat ke, semua kita belajar benda tu. Semua benda tu akan sentiasa diulang-ulang setiap minggu. Walaupun kau dah tahu dah, kau dah banyak kali naik kapal, tetap juga dia akan refresh kan. Okay, lepas tu kita ada exam apa semua, dan kita ada masuk management punya ni, dia wajib kan. Sebab dia tak nak kau habis kerja main muzik kan, kau blur kau tak tahu buat apa kan, kau buat bukan. So dia akan packkan schedule kau dekat dalam kapal ni, supaya kau busy dengan sentiasa buat something. Kan.
Jadi kalau dia tak buat kau busy, kan kau duduk termenung, kau tinggal dekat rumah, alamak anak aku, bini aku, otak kau jadi mungkin kau terjun laut. So Oh, okey, dia nak okey. avoid benda ni. Hmm. So dia akan sentiasa akan buat sesuatu untuk kau pergi training, study, ambil exam dalam kapal. So aku dah yelah terpaksa benda tu dia mandatory kan, kena. So kursus-kursus tu aku pun ambil lah, walaupun mulanya aku macam kau aku ni main muzik, kenapa aku perlu benda ni? Tapi rupanya benda tu berguna juga. Ada belajar buat CPR apa semua ada. Ada juga. Oh, okey, okey. Benda tu berguna juga. Bukan yang tu lah. Yang paling best tu yang management. Yang sijil management yang kau dapat tu. Okey, okey, okey. Yang tu yalah, walaupun pada mulanya aku tak tahu benda ni, kenapa aku kena belajar macam ni. Aku main muzik pun. Kan aku goreng gitar cukup lah. Kan buat apa nak ni. Tapi rupanya benda tu ada sesuatu yang aku sendiri tak tahu, yang yalah, bukan senang juga kau nak manage is benda yang satu very hard lah. Okey, Kau nak jadikan macam captain tu. Aku sampai terfikir tu, kenapa aku kena ambil kursus ni. Aku bukan nak jadi kapten kapal, bukan nak drive kapal ni. Rupanya bukan setakat kita drive kapal, maknanya ada benda yang kita driven untuk team, lead the team. Lead the team. Yes, itulah. Begitulah. Banyak perkongsian ilmu kita dapat. Aku pun tak pernah, first time dengar ni, rupanya pemuzik dalam kapal pun kena belajar semua benda tu. Tukang masak pun sama semua. Yelah. Kena dia, benda tu dipanggil mandatory. Mandatory tu kau wajib kau jadi macam bomber lah, penyelamat. Yelah. Sentiasa ada lah latihan drill drill tu, kebakaran, apa buat kalau orang apa CPR, pensan apa semua. Kalau orang tu, kalau katakanlah walaupun kata engkau ni waiter, kau bukan security, tapi tiba-tiba kau nampak orang tu menangis tapi dia nak terjun. So apa kau nak cakap kat dia? Kau terus tarik dia tolak kau. Benda ni lah contoh dia kan. So kalau orang yang macam tu, kau tak boleh terus macam jangan terjun. Dia terus tolak kau silap-silap, dia terus terjun. Kau tak sempat. Ada cara, teknik dia. Kau kena tu benda-benda tu. Belajar pula psikologi lah, kau kena tarik perhatian dia, kena relaxkan dia, supaya dia macam okey kan. Lala dia berbual dengan kau ke, time tu security datang baru sahut dia. Jangan tak boleh, sebab benda ni macam kau tengok, ibarat macam kau tengah nampak kucing tengah mengendap, jalan tiba-tiba kau tu lagi. Macam tu. So kalau orang nak terjun pun sama, kau jangan terus jangan terjun. Habislah. Engkau dah, maknanya kau bukan selamatkan dia. Kau dah merosakkan satu. Macam tu. Tapi aku rasa ramai yang akan tertarik ni dengan pengalaman kau ni kan. Jadi kalau diorang berminat nak main kapal semua, boleh contact kau Bukanlah contact agensi lah. Yalah, Aku pun contact agensi dulu. Diorang tak tahu jalan ni. Agensi mana? Mana nak contact? Macam mana? Ya. Boleh lah Boleh. InsyaAllah. Agensi aku boleh bagi tahu lah, agensi yang okey, yang untuk di follow. Ada banyak agensi, tapi ada dan dari segi gaji, diorang agensi tak tipu lah, sebab kapal. Diorang gaji semua okey lah. Cuma pro lah Yang kau main kat Thailand tu macam mana pula? Itu aku balik pada kapal. Sebelum aku kerja dekat Jalan Imbi tu, aku pergilah Thailand sekejap. Sebab kebetulan masa tu aku dah kenal musician belah sana. Sebab kapal selalu berhenti sana. So connection dia, dekat Jepun pun aku ada contact juga. Dah selalu pergi kan. Diorang dah tahu kau musician kapal kan, semua kan. Tu yang aku pergi kerja dekat Phuket. Kerja kat Phuket. Tapi masalah aku kerja dekat Phuket pula sebab aku tak kerti bawa motor. Okey. Aku tak tahu bawa motor, so aku bayar duit taksi setiap hari mahal. Duduk jauh daripada tempat yang aku kerja tu. So bayar taksi, so aku fikir macam ni aku kena balik KL lah. KL ada kereta. So aku ada kereta sendiri, boleh drive. Macam ni rugi aku tak ada kereta. Bawa motor tak kerti. Sebenarnya sewa motor murah, sewa bulan. Nak beli pun murah. Tapi tak kerti bawa. Luas pengalaman kau
Boleh lah. Dia artis ni sebenarnya kita saja nak kongsi lah kan. Artis ni ada yang dia dunia komersial dengan dunia tak komersial yang tak keluar TV radio ni. Dia ada dua lah Satu tu jadi artis, orang panggil artis. Famousnya pakai lawa-lawa semua. Satu lagi tu dunia dia main kelab malam. Dia orang pun main sampai tua semua kan. Memang kerjaya lah. Jadi pilihan masing-masing lah kan. Ya. So sekarang makin banyak ni graduan muzik pun makin ramai. Tapi itulah competition tu pun semakin sengit. Macam mana nak create nilai tambah tu supaya boleh pergi jauh. Macam kau sebenarnya antara yang terpilih tau. Kau macam mana kau boleh terfikir, kau ada inisiatif nak tanya Ros Arifin lah, Ramli Gunung lah. Bang macam mana kalau orang lain yang tak ada inisiatif ni, macam tu lah dia terpaksa aku nak main takkan letih ni, nak main kelab malam setiap malam ni letih ni. Macam tu dia nilai tambah tu. Inisiatif tu kau ni, usaha kau tu lah. Aku harap kau boleh kongsi lah pasal ni nanti Masa tu aku yalah masih tengah masih muda lah. Sekarang pun muda juga. Dan bila aku dah lalui semua benda daripada separuh muka bumi ni dalam masa 3 tahun ni, jadi aku pun sekarang bila aku balik, aku rasa macam aku nak stay. Jadi stay aku perlu buat sesuatu. Aku nak jual barang muzik. Kebetulan aku dah dapat pengalaman yang aku kerja kedai muzik tu. Walaupun waktu tu singkat, dalam masa setahun, tapi dia hantar aku pergi training juga. Aku pun tak tahu kenapa. Aku balik kat kapal training. Kerja kedai muzik pun training. Lalu aku berhenti. Lepas tu rupanya baru aku fikir balik, realise training tu untuk aku buat yang ni sekarang kot. Semua telah diatur. Ya mungkin lah kau kan. Yalah, kita yang tentukan jalan kita. Walaupun pada mula aku tak suka asyik training. Sekarang ni aku rasa macam aku nak share apa yang aku pergi training tu dengan semua penjual-penjual. Kau jumpa Mati Friedman situ Mati Friedman masa masterclass. Masterclass dia dekat KL, dia buat masterclass. Aku rasa masterclass tu yang attend ada dalam tak sampai 20 orang. Tapi masterclass tu dia ada speciality sikit lah. Dia ada 2 session masa tu, satu masterclass, satu lagi yang open. So yang masterclass tu ada benda-banda yang dia tersirat dia tak cerita yang masa dia open. Hanya yang 20 orang tu lah yang tahu pasal apa yang dia cerita. Sebab dia berbayar masa tu. Betul lah. Pasal aku tak pergi. Bayar 500. 5? 499. Dah macam baik tengok konsert Megadeth tu. So itulah. Tapi bagus juga sebab masterclass tu ada benda yang dia bukan cakap pasal main gitar. Dia cerita satu perjalanan yang dia buat pengurusan dia. Behind the scene apa semua benda. Dia pun orang yang dia ada berhijrah kan dari US ke Jepun kan. Ya betul. Dan terus hijrah terus. Masa aku kat Jepun, masa tu rambut aku keriting lah. Sekarang pun keriting juga, tapi masa tu keriting cantik. Dia orang cakap, you look like Marty Friedman. Sekali dia tunjuk bangunan tu kan, gambar Marty Friedman. Tak tahu pegang apa benda, kalkulator apa benda. Ya. Casio lah. Lebih kurang lah. Rupanya lah dia model Marty Friedman ni kat Jepun, dia lagi famous daripada Akira Takasaki. Akira Takasaki orang tak kenal. Tua lah, lama Marty Friedman ni budak-budak perempuan kedai baju pun kenal. Sebab dia ni macam dia fun kan. Dia duduk Jepun. Dia macam Mak Adam cakap Melayu. So rancangan memasak pun panggil dia. So bila Mak Saleh cakap Jepun, orang Jepun tu rasa macam seronok. Macam Mak Adam lah. So itu je kan. Tapi yalah. So dia jadi famous lah. Kekuatan dia itulah dia. Famous. Lepas tu dia main gitar pun bunyi-bunyi macam Jepun.
dia lucu tu tak, dia tak lucu tapi dia bercakap tu mungkin jadi orang lucu, Jepun suka. Jadi Dia join benda-benda comel lah kan. betul. Awek-awek ni dah. Lepas tu apa air Fanta lah apa, dia ni model iklan dekat sana. Oh. Lagipun dia pun rendah dari aku je. Kalau aku bergambar tu aku lagi tinggi pada dia. So Dia- memang saiz-saiz diorang lah. Dia orang Melayu ada tu. Muka Melayu. Tapi tak silap aku dia orang Hawaii ke apa dia keturunan. Tak, dia Texas. Oh Texas lah. Dia dari Texas. Oh. Sebab tu dia cakap dia tak nak dengar lagu country apa semua sebab dia lahir kat Texas dah boring dengar sejak lahir. Sebab tu dia nak sesuatu something new yang lain. Oh. Ah. Dia pun antara genius lah kan. Umur 18 dia dah kakofoni tu. Gila punya macam tu. Genius betul. Dahsyat. Dia sebenarnya lebih kurang kid search lah. Kid search tu lagu Isabella tu umur berapa kau rasa? Awal 20-an macam tu. Ya. Ke 19 tak silap 20. Kita ke 20 apa ada hasil? Apa tak ada. Dia sampai sekarang orang asyik tiru dalam grup gitar. Betul. Tak Isabella, sentuhan kecundang, pusara debu raya. Solo-solo itu je yang diorang main, Syarul main umur 17 macam tu. Yep. Kan? Betul. Dan sampai ke situ pula kita kan. Tak, itu saja tu luahan hati saya Kita cerita. Cerita. Aku nak tanya sikit lah, sejak bila kau buat YouTube? Aku nak tanya juga kan. Sebenarnya dah lama lah. 15 tahun dah. Cuma tak ada konten sangat lah. Aku seriously ada tak pasal satu hari tu tak macam mana tiba-tiba aku terjumpa kau balik dalam Facebook tau. Selama bertahun-tahun tau. Last yang 2006 tu. Lepas tu tiba-tiba aku tahu-tahu kau dah jadi YouTuber. Aku rasa kita jumpa balik dalam 3 tahun 2 tahun lah. Yalah, tapi aku terkejut. Siapa yang macam mana kita boleh dapat kontak daripada mutual friend yang sekali kau. Tak, sebenarnya aku nampak video kau tengah review produk kat kedai Jalan Imbi. Okay. Aku kenal ni. Okay. Tak, kau tak kenal. Tapi kau dengar suara. Aku confirm kau dengar suara. Kan orang bila lama tak jumpa aku, dia tak kenal, tapi dia dengar suara dia cakap aku kenal dia. Kan. Terus aku add. Tu terus kau ni kan, kau PM kan. Siapa lah? Ya. Siut lah. Macam tu lah. Sebab aku terkejut. Cakap macam mana kau boleh yalah kau jadi YouTuber ni sebenarnya daripada kecil lah kita geram. Geram tengok gitaris-gitaris kan. Tak tahu aku kau main gitar. Tiba-tiba jadi YouTuber. Tu yang aku terkejut tu. Tu minat rock dari kecil. Dari kecil kita tengok gitaris ni, contoh Zulkif, Edwin lah. Contoh siapa yang aku interview Ian Left-Handed lah apa semua. Kita geram, kita nak tahu. Aku macam kau juga. Macam mana abang boleh kerja kapal bang? Macam mana jalan dia? Aku dulu cita-cita sebenarnya nak main club pun dia juga. Main club satu lagi nak jadi artis yang komersial pun dia juga. Cuma aku tak pergi ke situ. Aku tak ikut kau. Yalah, kau dah main Purple band mana kau jumpa pun aku tak tahu. Tiba-tiba kau dengan Purple nampak. Tapi okey lah kau tak ikut, at least kau ada kerja yang best apa semua. Yelah cuma tapi aku sebenarnya aku fikir-fikir balik, sebenarnya aku capai ke apa yang aku idamkan. Aku kerja tetap, tapi aku main muzik juga sekarang. Ya betul. Jadinya double lah. Betul. Dapat juga pergi overseas. Ya. Kan? Tengok tu aku pun tengok juga kan, cakap jadi siapa dia ni, dahsyat dia. Tengok kau punya video semua. Aku fikir cakap kan, YouTube pun dia buat, menyanyi pun dia buat. Tiba-tiba main accordion pun dia ada juga. Cakap dia ni main mana satu, tiba-tiba kopi hantu apa dia. Aku pun tak tahu lah. Aku kalau dekat office lah, dalam band office, aku tak tahu aku main apa sebenarnya, posisi aku. Pernah aku main drum juga. Main keyboard kadang-kadang, main gitar ya. Aku sebenarnya aku tak tahu bila orang tanya kau main apa dalam band tu. Gitu lah, serba sedikit serba sedikit betul, kisah kita ni. Kita pun lama tak sembang macam ni kan. Betul lah. Jumpa pun dalam FB je. Betul lah. Sekali tiba-tiba kau datang interview, aku pun terharu kat ni. Yalah,
aku sebab nak support kau ni. Betul lah. Kita kena support. Aku sorry aku tak dapat datang itu kan, jadi Betul, MC betul. kan. Aku betul lah. Aku ingat kau nak kalau boleh akan datang kau jadi MC lah. Betul. Geram Sebab, lah aku tengok. sebab dia ni kan kalau jadi MC dia tahu apa dia nak cakap pasal barang muzik sebab dia main muzik. Kan. Betul lah tu. Ah. Kalau kita ambil MC Pak Nil contoh, Aznil. Ah. Memanglah power MC, tapi tahu ke dia pasal ni? Dia selama petik nama kan. Contoh. Ya, betul lah. Betul lah. Kan. Takkan dia tahu pasal gitar ke apa kan. Tadi. Tapi kalau pasal gitar dengan kau aku boleh lah. Gitar, keyboard, drum apa semua aku percaya lah. Boleh lah. Kita goreng tu orang percaya lah kan. Kan. Tapi itulah aku tak tahulah bajet berapa kan. Tapi kalau dapat dana tu aku memang nak sangat kau MC. Aku peruntukkan lah juga untuk nanti MC. InsyaAllah aku akan bantu kau. Saya akan bantu lah. Pasal yang itu hari tu dana tak ada. Kita, kali ni saya sebagai pengalaman dalam bidang management ni, InsyaAllah akan bantu lah buat paperwork apa semua. Kita try ya. Paper jugalah duit dulu. Datang. Paperwork tu yang mendatangkan wang. Itulah. Tapi wang tu bukan untuk kita joli, tapi untuk buat yang lebih grand lagi. Betul. Ending dia yalah kalau ada satu badan-badan mana badan yang ni bukan jangan pandang saya lah. Jangan pandang saya. Pandang kepada peniaga-peniaga yang lama tutup kedai ni. Bantulah diorang dengan cara apa pun, buat satu pameran untuk diorang ke apa ke, bantulah bagi tempat-tempat diorang berniaga. Kan itu sahaja kan. Nak cakap lah itu je lah. Itu kan? Je. Okey. Kita pun telah bersiaran selama sejam lebih, dekat 2 jam dekat sebenarnya. Kan? Jadi saya silakan kata-kata akhir kepada pemirsa semua. Kata-kata akhir. Kepada siapa? Kepada penonton, pemirsa tak faham kan? Tak faham. Pasal seberang aku buat terpengaruh seberang. Oh ya ke? Itu aku blur sikit ni kan. Datang kedai kau ni ke pada, apa ke contoh. Okey. Kata-kata akhir, okey, kita akan teruskan dengan cara jualan yang berkualiti lah kepada online semua, cara packaging yang berkualiti. Bukan saya saja, maknanya dia macam satu hotel OYO. Maknanya dia ada satu standard. Maknanya siapa yang bawa dengan GLBM, dia ada satu standard. Packaging yang standard, semua benda tu dah standardized. Dia lebih kurang macam sama je. Macam kau pergi kedai yang ni dengan ni, dia lebih kurang. Tapi standard service tu sama. Standard lah macam kita Toki je lain. Beli eBay ke kan, contoh. eBay tu pun tak juga. Tapi kalau kau perasan Jepun, kau masuk hotel Oyo ni, dia sama je, cadar colour putih. Lepas tu dia ada satu line Oyo kan. Contoh dia kan, dia sama aja, design lebih kurang. Toke lain-lain. Dia tak adalah yang katil ni dia terkopak tepi ke apa ke, ni pakai kayu ke, dia dah jadi standard semua. So kita nak macam tu, kita nak satu standard. Uniformity. Yes. Maknanya cara servis dia macam aku cakap lah. Kau try gitar. Awak try gitar. Okay, dudukkan awak dulu, letakkan gitar, cucuk jack, baru on amp. Then awak try. Bukan on amp, awak baru tengah cucuk berbunyi. Pro lah. Itu tak pro. So benda tu standard. Kan. Lepas tu cara kalau boleh tu cara cakap tu pergi khusus, mungkin GLBM satu tempat yang di mana bos-bos ni hantar staff dia khusus. So apa yang saya khusus training tu saya boleh deliver kat diorang. So ambil khusus dulu kan. Okey, kalau katakanlah tak adalah apa, kalau dapat dana ke atau MLKV apa? MLVK. MLVK kan, kalau yang boleh buat satu standard lah. Kita bergabung dengan institusi event management apa semua lah. Dan kita boleh jadi satu, maknanya kau kerja kedai muzik, kau boleh ni lah attend khusus yang satu hari. Kan, satu hari je, bukannya lama. Maknanya standard tu diguna pakai.
diguna pakai untuk standard dia macam ni, ni macam ni. Maknanya tak adalah yang ni ini main hentam je. Lepas tu bos tak ada kan. Abang try lah. Lepas tu kalau tali kagat tu tukarlah seminggu sekali kan. So jadi benda tu jadi quality. Mana-mana kedai yang ada gabungan dengan GLBM, dia orang dah tahu standard quality dekat mana. Mana yang tak ada tu terpulang lah. Ya. Kan. Itu pilihan pembeli lah. Mana yang lebih selesa, itu je. Itu matlamat kata akhir saya. Ya. Begitulah ya, saudara-saudari semua ya. Sedikit perkongsian daripada Encik Mirza Spek aka Mirza Purple tentang GLBM dan sedikit perkongsian tentang pengalaman beliau. Banyak yang kita telah dengar kalau menonton lah kan. Harap-harap tonton lah benda tu. Ingat balik, kita tonton balik, kita ingat balik apa tadi, kita recap balik tentang GLBM, tentang volunteerism. Kalau volunteer nanti ada event lain ke apa ke, tentang Wak Jeng punya drama tu. Tentang apa Asam Bergaram tu, jangan lupa PM ya. Lagi vendor-vendor semua ingat next event alert letak jadual tu apa ni, mark sikit kalender tu, join event ni next ni. Tapi lagi sekali nak cakap terima kasih pada Asam Bergaram yang banyak membantu ambil video apa semua, walaupun saya tak pernah jumpa dan saya tak cam yang mana satu. Harap one day boleh jumpa. Saya terima kasih sangat dan terima kasih juga pada Fendi Roko. Fendi dia panggil saya. Apa dia? Aku sekarang Roko je, dia kenali sebagai Roko. Okey, Roko. Terima kasih juga Roko untuk buat satu liputan yang walaupun aku pun rasa terharu juga lah. Ada juga orang yang nak buat liputan tentang GLBM ni. Kena. So nantikan GLBM 2022. Nantikan, simpan duit daripada sekarang. Shopping kat sana, murah-murah barang, full jackpot punya harga. InsyaAllah. Tengok dalam video yang orang buat review tu, semua harga mantap-mantap. Ya. Aku pun ada barang juga nak jual nanti. Nak jual, nak beli. Tapi kita dekat event kita tak ada membeli barang daripada lah kan. Kita menjual saja. Tak ada, kita tak beli. Engkau nak ambil booth jual? Aku dah tumpang je. Tumpang tak boleh? Tak boleh? Tak boleh. Keras. Tumpang tak boleh. Tumpang tak boleh. So benda tu okey, lagi nak bagi tahu. Untuk event tu, okey, kita tak ada swab tak ada swab, tak ada tumpang barang, tak ada. Nak ambil booth. Tak ada kau tim belakang, tak ada. Tak ada. Ambil booth, sewa booth. Kita kena fair, saya kena fair. Ambil booth, jual barang sendiri. Jangan ada siapa customer yang datang kita nak swab ke apa, tak ada. No swab sebab kalau nak swab tu sebelum event tu. Boleh contact kita. Kan, boleh lah, kita adalah term and contract kan. Tapi waktu hari event tu macam tak manis orang cakap. Tak manis lah. Tiba-tiba datang bawa nak, bang saya nak tumpang tolong jual, macam tak manis. Itu nak kita bagi tahu benda ni clear sebab ada nanti. Betul lah tu. Sebab saya yang GLBM yang pertama ni pun ramai yang tak nak sewa booth tapi nak tumpang, saya tolak. Ada juga yang last minute bawa nak tumpang, saya tolak. Ada juga nak swab, saya tolak. Tak, sebab benda tu macam tak manis. Kita berniaga. Tak manis. Satu lagi itulah. Kawan-kawan juga. Kawan-kawan juga. Tapi berniaga saya straight. Satu lagi kita nak pastikan genuine tak genuine. Yes. Ni barang curi ke, scam ke, ini vendor fake ke. So masa tu kita kalut, kita tak sempat untuk nak check ke apa. So kita nak jual apa yang kita ada. Tapi kalau nak berurusan sebelum hari kejadian tu, boleh je. Boleh lah. Boleh je. Datang bawa lah. Sebenarnya sebab dah kita pun dah beranak pinak ni, barang banyak tu tak main. Boleh, cantik. Dulu gitar berapa? 8, 9 lah dulu. Tak payah tunggu event. Tak payah tunggu event. Besok bawa je kat sini. Kita menjual peralatan muzik baru. Second ada, membeli alat muzik juga terpakai. Boleh Tak payah tunggu event. Boleh datang tapi sini. hari event kita tak buat. Hari event
no membeli. Kita jual saja. Kita tak ada beli daripada ni. Cuma kalau aku bawa nanti aku nak kit ses kan. Baru boleh. harga dia naik terpacak sikit. And gitulah. itulah kata-kata akhir yang cakap kan. So hari event no swab no swab, no apa orang cakap, Kau tim belakang. no kau tim, no tumpang-tumpang nak ambil booth sebab semua pun ambil booth. Kalau tak nanti semua tumpang, tak lakulah aku organize event. Betul. Semua nak tumpang, masak lah aku kan. Seorang buat macam tu, semua ikut habis. Nanti Toki cakap apa? Toki macam I hantar barang, you jaga saja. I tak payah sewa. Oi, masak aku. Tak boleh kan. Itulah. Itulah sebab sedikit ya. Kalau kita tak stop ni panjang lagi. Panjang kita nak bebel ni. Tak apa, nanti topik lain kita lagi lain. Okey ya. Saudara-saudari, itu saja perkongsian kita pada kali ini. Semoga kalian mendapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan ini ya. Jadi untuk itu saya ucapkan selamat malam semua. Bye-bye. Bye-bye.